Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak bersetuju memberi tanah bagi pembinaan Pusat Kebudayaan Masyarakat Cina Muslim di Jalan Diplomatik di Kuching. Menurut Presiden Persatuan Kebajikan Tionghoa Islam Sarawak, Perkdis, Mortadha Lau Abdullah, pembinaan pusat itu kini di tahap perancangan seni bina dan dijangka mula pembinaan pada tahun 2025. Jelasnya, kos pembinaan pusat di tanah seluas 1.5 ekar itu juga masih belum lagi dimuktamadkan. For his caring, we are already given a parcel of land to build a Chinese Muslim Cultural Center. Under his Thailand leadership, even those we are Chinese Muslim community minority, but never be marginalized. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg di Pejabat Premier Sarawak di Dewan Undangan Negeri Kuching pada Jumaat. Turut hadir Timbalan Presiden Perktis Muhammad Luk Sulaiman dan ahli-ahli Perktis yang lain. Laporan seterusnya. Seramai 160 pegawai Perkhidmatan Awam Sarawak yang merangkumi pegawai daerah, penolong pegawai daerah dan pegawai tadbir menghadiri persidangan pegawai-pegawai daerah Perkhidmatan Awam Sarawak tahun 2023 di sini pada Jumaat. Persidangan yang bertemakan mempercepatkan kejayaan itu dimulakan dengan ucapan perasmian daripada Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Pentadbiran, Datuk Baklen Bagi. Kemudiannya, ia diteruskan dengan taklimat mengenai strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang disampaikan oleh Mildred Vun Hian Hia dari Unit Perancangan Ekonomi Sarawak Jabatan Premier Sarawak. Dalam program sama, turut diadakan taklimat mengenai perubahan iklim yang disampaikan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Abang Ahmad Abang Murni, diikuti dengan taklimat mengenai tenaga diperbaharui oleh Pengarah Institut Tenaga Lestari dan diperbaharui Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Profesor Teknologis Dr. Shanti Faridah Saleh. Sementara itu, pada sebelah petang, ia diteruskan dengan sesi town hall bersama dengan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki. Hadir sama dalam persidangan tersebut ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Ki, Residen Bahagian Sibu Wong Hee Seng serta pengarah-pengarah unit-unit dari Jabatan Premier Sarawak. Sementara itu, setiap kawasan perumahan yang mempunyai tanah lapang di kawasan Dewan Undangan Negeri Senadin akan dijadikan taman rekreasi dan trek larian. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata ia merupakan antara perancangan dalam projek transformasi luar bandar RTP di kawasannya yang akan memberi manfaat kepada penduduk kawasan berdekatan. My plan is that all this open space gradually will turn them into mini recreational park for the people in the residential area so that they can come out to the recreational park, have to do morning walk or jogging, and the children can come and play . Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas meninjau 3 projek RTP di Miri pada Jumaat. Datuk Sri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin menambah, pembinaan taman rekreasi itu dapat menggalakkan amalan hidup sihat dalam kalangan penduduk setempat. This is for the convenience of the people staying in the area. And we like to encourage our people to practice a healthy lifestyle. That's why we want to have all this recreational ground at all the major housing estate. And we like to encourage our people to come out from residential and to intermingle, bercampur gaul, intermingle, not to stay in the house all the time. So we have an open space like this where you can come out and do exercise, walking, jogging, playing around. Then they'll come out and then they'll get to know each other. So. Terdahulu, Datuk Sri Lee telah melakukan tinjauan ke tapak 3 projek RTP untuk taman rekreasi dan trek larian baru iaitu 2 di Vista Perdana dan sebuah di Desa Pujut Permai Jaya dengan jumlah kos keseluruhan RM400,000. Beralih ke paparan selanjutnya. Petroleum Sarawak Berhad Petros
menerima lesen pertama untuk aktiviti penyimpanan karbon sekaligus memulakan peranan strategiknya sebagai pengurus sumber bagi sumber penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS semula jadi di negeri ini. Lesen yang dikeluarkan oleh Jabatan Tanah dan Servis Sarawak itu meliputi kawasan yang terletak di wilayah Lukonia Utara, luar pesisiran Bintulu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petros Janin Jiri, kawasan luar pesisir Sarawak dianugerahkan dengan kapasiti penyimpanan karbon terbesar di Malaysia. Janin berkata demikian dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan baru-baru ini. Tambah beliau, pembangunan infrastruktur CCUS merupakan kunci untuk mengkomersialkan pembangunan reserve gas masam di luar pesisir Sarawak. Laporan berita malam ini diakhiri dengan seramai 50 keluarga yang berstatus miskin tegar dan miskin telah menerima bantuan bagi persiapan awal persekolahan dan persediaan untuk bulan Ramadan pada Khamis. Bantuan ini disalurkan menerusi Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak dengan kerjasama Bank Islam dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) yang menganjurkan program I Care for You, ziarah kasih Ramadan dan kasih prihatin kembali ke sekolah bagi tahun 2023. Program yang dilaksanakan bertujuan meringankan beban keluarga berpendapatan rendah yang berdaftar dalam sistem e-kasih. Setiap penerima menerima bantuan bernilai RM200 untuk barangan persekolahan dan bantuan wang tunai sebanyak RM100 kepada setiap ketua isi rumah sebagai persediaan menghadapi Ramadan. Sekian edisi malam bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan persidangan Pegawai-Pegawai Daerah Perkhidmatan Awam Sarawak tahun 2023 di Sibu. #Menyebar Fakta, salam UKAS.